Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil tugasan kami untuk dasar pendidikan dan isu semasa yang berlandaskan kepada tema 2 iaitu pendidikan sekolah rendah, di mana kami memfokuskan kepada isu penggunaan teknologi di sekolah rendah. So, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Norin Jaslin dan rakan-rakan saya yang lain iaitu Ira Natasha, Ainian Shira, Felix Jo, Nur Amalia Nasuha, Nurul Atira Balkis, Nurul Azianti dan juga Skolistika Dayana. Baiklah, sebelum kita meneruskan lagi mendalam, tahukah anda bahawa pendidikan sekolah rendah merupakan asas penting untuk membentuk masa depan murid-murid, bukan saja dari segi ilmu tapi juga emosi dan juga sosial. Namun dunia kini semakin digital, sebab itu KPM memperkenalkan dasar pendidikan digital untuk menggalakkan penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Kerana teknologi boleh jadikan pembelajaran lebih menarik dan juga interaktif, tapi tidak semua murid ada peluang yang sama. So, lihat gambar ini. Jurang besar antara sekolah bandar dan juga pedalaman, di mana sekolah bandar ada tablet dan juga internet, tapi sekolah pedalaman serba kekurangan. So, inilah dinamakan sebagai jurang digital, jurang dari segi peluang. So, jika isu ini tidak ditangani, ramai murid mungkin akan tercicir. So, saya seterusnya akan membincangkan lebih mendalam. Kita akan lihat punca, kesan dan juga cara atasi yang sesuai untuk isu tersebut. Oke, seterusnya saya Nurul. Saya akan membentangkan mengenai konsep umum yang berkaitan dengan isu yang kita utarakan, iaitu isu teknologi, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Oke, konsep umum yang kita ada ialah yang diketengahkan oleh Azizan 2010, yang mana mengatakan aplikasi alat digital dan media elektronik seperti komputer, tablet, internet, perisian, pembelajaran dan juga maya itu menyokong pembelajaran di sekolah rendah. Yang kedua pula, konsep umum yang kedua pula ialah lebih kepada pembelajaran abad ke-21, yang mana teknologi membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna. Ia juga boleh meningkatkan motivasi mereka dan pencapaian akademik mereka dalam pendidikan, daripada Trilling and Fadel 2009. Okey, seterusnya konsep umum berkaitan dengan teknologi dalam pendidikan di sekolah rendah pula ialah ada diketengahkan di dalam dasar pendidikan digital, iaitu pada tahun 2017 dasar pendidikan digital 2017 ini telah ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu untuk mencapai matlamat ini dan memastikan semua pelajar mempunyai pengetahuan dan pendedahan digital sejak peringkat awal pendidikan. Konsep yang telah diambil ini adalah berkaitan dengan isu pendidikan dalam penggunaan teknologi. Seterusnya, masalah utama ialah kekangan infrastruktur teknologi di sekolah rendah luar bandar. Kajian menunjukkan sekolah-sekolah ini kurang kemudahan seperti makmal komputer, liputan internet yang stabil, serta sokongan teknikal. Kesimpulannya, jurang digital ini telah menyebabkan ketidaksamaan peluang pendidikan dan perlu ditangani secara menyeluruh melalui dasar yang inklusif dan adil. Pelajar di kawasan bandar biasanya mempunyai akses peranti digital dan capaian internet yang stabil. Manakala pelajar di kawasan luar bandar pula mempunyai kekangan seperti kekurangan peranti dan capaian internet yang lemah. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan terhadap sistem pendidikan rendah melalui 3 langkah utama. Pertama ialah peningkatan infrastruktur digital, di mana sekolah rendah memerlukan keperluan ICT yang mencukupi, sambungan internet berkelaujuan tinggi, dan sistem sokongan teknikal. Kerjasama kerajaan dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan keperluan ini dipenuhi secara adil. Kedua, penekanan harus diberikan kepada latihan profesional berterusan untuk guru. Guru perlu dilengkapi dengan kemahiran teknikal dan pedagogi digital agar dapat melaksanakan PDP secara efektif. Latihan mestilah fleksibel, berasaskan keperluan, dan melibatkan komuniti pembelajaran profesional. Yang ketiga, sistem pemantauan dan penilaian perlu diwujudkan bagi menilai keberkesanan penggunaan teknologi. Cadangan seperti Indeks Keberkesanan Pendidikan Digital (IKPD) dan sistem pemantauan berpusat boleh digunakan untuk menambah baik pelaksanaan dasar secara berterusan. Secara keseluruhan, penambahbaikan ini akan dapat membantu mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, responsif, dan bersedia menghadapi cabaran era digital.
Okey, seterusnya pula ialah kita beralih kepada pengurusan dasar atau polisi yang berkaitan. Okey, pengurusan dasar ini boleh dimaksud iaitu proses yang sistematik yang mana merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan juga penilaian dasar. Di mana apabila kita hendak menjalankan satu dasar dalam pendidikan, hendaklah mempunyai pengurusan dasar yang sistematik, memastikan agar dasar pendidikan yang kita jalankan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin mengikut strategi yang telah kita rancang. Okey, seterusnya komponen utama dalam pengurusan dasar ini ialah terbagi kepada 4, iaitu bahagian perancangan, di mana perancangan ini pihak-pihak yang tertentu seperti KPM, sekolah ataupun komuniti dalam pendidikan haruslah merancang bagaimana untuk memastikan teknologi ini dapat dicapai oleh semua pelajar di bahagian sekolah rendah. Ini adalah contoh perancangan. Yang kedua ialah pelaksanaan. Setelah kita merancang, pihak-pihak ini haruslah melaksanakan apa yang telah dirancang tadi agar dapat mengikut strategi dan juga konteks dalam pendidikan. Yang seterusnya ialah pemantauan. Ini pemantauan adalah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib ataupun yang berkaitan, contohnya seperti Jabatan Pendidikan Negeri, PPD dan sebagainya, untuk memastikan perancangan dan pelaksanaan yang dibuat itu dapat dilaksanakan dengan mengikut piawaian yang telah ditentukan. Dan terakhir ialah setiap komponen yang terakhir, penilaian. Memastikan pihak-pihak yang tertentu memastikan agar keberkesanan dasar yang dijalankan itu dapat dikenal pasti dan dapat membuat penambahbaikan daripada yang dilakukan. Penilaian ini untuk memastikan keberkesanan dasar itu dapat dilaksanakan dengan baik. Okay, seterusnya ialah peranan pihak berkepentingan. Okay, setelah dasar diperlaksanakan ataupun pengurusan dasar diteruskan, terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dalam bidang pendidikan untuk memastikan dasar yang dijalankan itu berada dalam keadaan yang sistematik dan juga mengikut yang telah ditetapkan. Yang pertama ialah Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertanggungjawab merangka ataupun menyelaras dan juga menetapkan hala tuju dasar pendidikan negara, termasuk aspek pendigitalan, keadilan pendidikan dan juga pembangunan murid secara holistik. Okey, pihak berkepentingan yang kedua pula ialah JPN dan juga PPD yang mana bertindak sebagai perantara kepada kementerian dan sekolah dalam hal pemantauan, sokongan teknikal dan juga pelaporan pelaksanaan dasar yang dijalankan. Okey, dan seterusnya ialah sekolah yang mana guru dan pentadbir sekolah perlu memahami hasrat dasar setelah melaksanakan secara konseptual dan fleksibel mengikut keperluan murid. Dan terakhir sekali ialah sektor swasta, iaitu menjadikan rakan strategik melalui sumbangan ataupun pembinaan infrastruktur dan juga inisiatif tanggungjawab sosial korporat yang membantu merapatkan lagi jurang digital. Dan pihak-pihak berkepentingan seperti ini adalah amat penting untuk menjalankan dasar yang akan digerakkan untuk memastikan isu ini dapat diatasi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pemerkasaan bidang pendidikan sekolah rendah dari segi teknologi, di mana yang pertama adalah pengagihan peranti digital yang adil, di mana akses sama untuk peranti digital bagi setiap sekolah. Kita juga memberikan akses sama rata antara kawasan bandar dan luar bandar. Dan akhir sekali, perluasan program seperti One Bestarinet dan kerjasama sektor swasta. Yang kedua, peningkatan infrastruktur internet di luar bandar, di mana perluasan jalur lebar dan teknologi alternatif seperti satelit dan 5G di setiap sekolah, penyediaan hotspot Wi-Fi percuma dan pakej internet murah di sekolah, dan akhir sekali meningkatkan akses internet di kawasan luar bandar. Yang ketiga, kerjasama dengan sektor swasta dan komuniti, di mana kerajaan boleh berkolaborasi antara syarikat teknologi dan masyarakat. Kerajaan juga boleh menyediakan aplikasi dan peranti pendidikan dengan kos yang lebih rendah dan program latihan digital untuk pendidik dan juga pelajar. Akhir sekali, yang keempat, latihan profesional dan pembangunan guru, di mana latihan berterusan untuk guru dalam penggunaan teknologi pendidikan, penyediaan sokongan teknikal berterusan, dan akhir sekali kolaborasi dengan universiti dan sektor swasta untuk mengembangkan kemahiran.
Pelan pertama untuk strategi jangka pendek dalam tempoh 1 hingga 2 tahun adalah peningkatan akses asas kepada teknologi iaitu penyediaan tablet ataupun komputer riba kepada murid dan guru melalui program pinjaman sekolah ataupun sumbangan korporat. Keutamaan diberi kepada sekolah pedalaman dan juga luar bandar. Pelan kedua adalah mobilisasi sumber komuniti iaitu penyertaan komuniti melalui projek seperti Digital Volunteer yang terdiri daripada pelajar IPT, guru besara dan juga pakar IT. Pihak sekolah boleh bekerjasama dengan NGO dan juga PIBG. Untuk jangka panjang pula dalam tempoh 5 hingga 10 tahun pula, pertama adalah pembangunan infrastruktur teknologi yang stabil iaitu penyediaan sambungan internet berkelajun tinggi di semua sekolah rendah di mana kerjasama antara KPM dan juga syarikat telekomunikasi seperti TM dan juga Celcom Digi. Pelan jangka panjang untuk yang kedua adalah pembangunan makmal komputer pintar dengan teknologi terkini. Makmal komputer boleh ditukar menjadi makmal pintar dengan teknologi realiti tambahan AR dan juga kecerdasan buatan AI. AR adalah untuk mencipta pengalaman visual interaktif, manakala AI pula boleh digunakan untuk menilai prestasi murid. So, saya teruskan pembentangan berkaitan dengan perkongsian amalan terbaik dalam dasar atau polisi. So, untuk yang pertama adalah berkaitan dengan Google for Education di sekolah-sekolah bandar. So, Google for Education adalah berfokuskan kepada penggunaan aplikasi Google Classroom untuk PDP bagi menyediakan bahan pembelajaran kepada murid. Google for Education ini juga menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif dan pembelajaran kendiri. Dan Google for Education ini juga penting karena ianya dapat berfungsi maklumat melalui Google Drive. So, untuk yang kedua adalah berkaitan dengan inisiatif Frog BLE dalam pembelajaran maya. So, untuk inisiatif ini adalah bertujuan untuk menyediakan akses untuk sumber bahan PDP secara atas talian dan maklum balas daripada ibu bapa, guru dan murid juga dapat dilihat. Dan untuk inisiatif ini juga dia menyokong pembelajaran fleksibel. So, untuk yang terakhir adalah berkaitan dengan program Digital Classroom oleh Yayasan Telekom Malaysia. So, ianya bertujuan adalah untuk menggunakan bilik darjah pintar kerana ianya penting kepada guru untuk menerangkan konsep dengan abstrak melalui penggunaan animasi gambar raja yang dilukis di skrin pintar. So, ini adalah ketiga-tiga perkongsian amalan terbaik dalam dasar atau polisi. Baiklah, saya akan sambung pembentangan ini di bahagian implikasi dan cabaran atau polisi yang berkaitan. Untuk yang pertama, implikasi peningkatan akses kepada pembelajaran digital. Maksudnya di sini ialah pelajar boleh belajar bila-bila masa dan di mana saja menggunakan platform seperti D5, Kahoot, Padlet dan sama waktu dengannya. Yang kedua ialah transformasi dalam peranan guru. Maksudnya di sini ialah guru tu menjadi facilitator, bukan saja untuk menyampai tetapi perlu mahir dalam aplikasi dan pedagogi digital. Yang ketiga ialah struktur kurikulum dan pendekatan penilaian. Okey, ini fokus kepada kemahiran abad ke-21. Untuk seterusnya ialah bahagian cabaran ialah yang pertama ialah pengaksesan yang tidak sama rata. Okey, luar bandar ni dia mengalami kekurangan peranti dan internet yang stabil berbanding dengan sekolah yang berada di bandar. Okey. Yang kedua ialah kekurangan kemudahan teknologi. Sama juga sekolah luar bandar ni mengalami kekurangan kemudahan yang lengkap lah dan internet mereka sangat perlahan. Okay, untuk cabaran yang ketiga ialah masalah kewangan. Untuk keluarga B40 pula, mereka ni mengalami kesukaran untuk membeli peranti dan data yang akan mereka gunakan dalam pembelajaran. Okay, yang terakhir ialah kekurangan sokongan teknikal dan penyelenggaraan peralatan ICT di sekolah. Okey, di sini pula ialah tiada juru teknik lah di sekolah tu untuk baiki sama ada peralatan di sekolah tu mengalami kerosakan. Okey, untuk bahagian cadangan penambahbaikan ialah yang pertama ialah penekanan keperluan pengalihan sumber yang adil.
Yang kedua ialah latihan guru profesional, maksudnya di sini guru tu diberikan praktikal. Dan yang ketiga ialah kerjasama kerja swasta, bina infrastruktur. Dan yang terakhir ialah sistem pemantauan pelaksanaan dasar perlu dibaiki, maksudnya di sini ialah pantau pelaksanaan dasar secara berkala. Oke, saya Ainya Syira binti Abdillah. Saya akan membentangkan bahagian punca kuasa pelaksanaan ataupun dasar polisi yang berkaitan. So, seperti yang kita semua tahu, dalam era digital sekarang ni, teknologi sangat memainkan peranan yang penting, khususnya dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. So, teknologi seperti komputer, tablet, internet, papan pintar dan juga aplikasi digital telah banyak membantu guru di sekolah dan murid-murid sekarang untuk belajar dengan cara yang lebih menarik, interaktif dan juga fleksibel. So, pelaksanaan penggunaan teknologi ini sebenarnya berpandukan dasar pendidikan kebangsaan dan juga Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. So, kedua-dua dokumen ini dia adalah menjadi punca kuasa kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memperkenalkan pelbagai inisiatif digital dalam sistem pendidikan kita. So, antara inisiatif yang penting yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Malaysia termasuklah satu Bestarinet dan D5, which is aplikasi ini, platform pembelajaran digital ini dikhususkan untuk semua sekolah. Yang kedua adalah penyediaan internet dan peralatan ICT di sekolah. Yang ketiga, latihan kepada guru supaya mereka lebih mahir dalam menggunakan teknologi di dalam kelas. Yang keempat, penghasilan bahan pembelajaran digital yang sangat menyeronokkan dan juga interaktif seperti menggunakan Kahoot, menggunakan quizzes dan juga Padlet. So, hasil daripada semua usaha ni, kita dapat lihatlah murid lebih berminat untuk lagi belajar dan guru pun lebih kreatif dalam menghasilkan pengajaran yang lebih menarik dan sekolah lebih teratur dalam menggunakan sistem digital yang ada. So, sebagai penutup, dapatlah kita rumuskan bahawa pendidikan digital bukanlah sekadar pilihan, tetapi keperluan untuk masa depan. So, dengan usaha yang bersepadu dan juga komitmen yang berterusan, jurang digital dapat dirapatkan demi melahirkan generasi yang celik teknologi, inklusif dan juga berdaya saing.